Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Syamil bin Muhammad Nuhairi. ID 19000880 merupakan ketua kepada grup ini dan diikuti oleh grup-grup saya yang lain. Nama saya Mio Akif Irfan bin Munazir, ID 19000809. Dan saya Muhammad Daniel Aiman bin Muhammad Zaidi, ID 19000907. Dan saya Haris Molinari dengan ID 19000850. Okey. Jadi hari ini kami punya grup ingin membentang tentang pembelajaran atas talian. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan dengan pendahuluan. Pembelajaran atas talian pada musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, pada awal tahun ini, seluruh dunia telah dikejutkan dengan wabak virus yang pada awalnya dikenali sebagai NCOV, iaitu merujuk kepada simptom kesukaran pernafasan dan gejala demam dan batuk dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan yang drastik untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara ini dengan memperkenalkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, seluruh sektor ekonomi dan sosial telah ditutup untuk membendung penularan wabak COVID-19. Sebabkan penutupan ini, yang paling terkesan ialah universiti pengajian tinggi, iaitu universiti terpaksa ditutup untuk membendung penularan wabak COVID-19. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi telah mencadangkan pihak universiti untuk menggunakan kaedah pembelajaran atas talian bagi menggantikan kaedah pembelajaran secara formal dalam dewan kuliah. Sehubungan dengan itu, semua universiti telah diarahkan untuk menggunakan platform-platform yang sedia ada seperti Microsoft Teams, Big Blue Button ataupun Discord dan sebagainya dan lain-lain. Okey, jadi menjadi persoalan bahawa apakah perbezaan pembelajaran atas talian dan pembelajaran secara formal? Sejauh manakah kebersamaan pembelajaran atas talian berbanding pembelajaran secara formal terhadap pelajar sendiri dan pensyarah-pensyarah lain. Oleh itu, kajian yang kami akan bentangkan sebentar lagi merupakan satu semua data yang telah dikumpul untuk mengenal pasti tahap kepuasan kaedah pembelajaran atas talian yang telah dijalankan oleh para pelajar universiti. Okey, itu saja untuk pendahuluan. Seterusnya, konsep belajar secara atas talian. Okey, terima kasih saudara Daniel. Seterusnya saya akan membincangkan tentang konsep pembelajaran secara atas talian. So, antara satu impak besar daripada PKP yang berlangsung ini ialah pemasuhan aktiviti pembelajaran PDP hingga 31 Disember 2020. Menurut kerajaan juga yang dipetik oleh laman web mohegov.my, semua aktiviti PDP secara bersemuka telah pun dilarang sama sekali untuk mengelakkan dari berlakunya jangkitan wabak tersebut. Disebabkan itu, kerajaan telah pun menggalakkan kelas pembelajaran atas talian bagi semua pelajar terutamanya yang terlibat dengan peperiksaan penting pada tahun 2020 seperti Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Seperti yang disedia maklum oleh saudara Daniel, menurut artikel yang dipetik oleh laman web Astro Awani pada 9 April 2020 berkata, pelajaran pada hari ini amatlah mudah berbanding pada zaman dahulu dengan wujudnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan pada guru dan pelajar menghadiri kelas pada atas talian. Sepertinya Blackboard, Edmodo dan lain-lain. Tambahan juga dengan hal ini membolehkan kita melihat sejauh manakah prestasi negara kita dalam isu kestabilan rangkaian terutamanya pada saat-saat yang genting pada berlakunya wabak COVID-19. Seterus juga, dapat juga beberapa masalah untuk pelajar yang terpaksa berhadapan dengan kelas atas talian ini.
terutamanya kepada pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar kerana ianya mereka mempunyai rangkaian yang kurang stabil kerana kekurangan alat pencawang di kawasan tersebut. So dengan impak negatifnya, ini menyebabkan pelajar tidak dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh para pengajar, terutamanya apabila melibatkan subjek yang perlu kepada pemahaman konsep seperti subjek sains dan matematik. So dengan ini saya menyimpulkan bahawa dengan wujudnya COVID-19 ni, negara kita juga akan dapat menguji sejauh manakah kehebatan dan kestabilan rangkaian negara kita, dan juga dengan politik yang berkembang. So terima kasih daripada saya. Seterusnya kepada keputusan data-data survey. Okay, so berdasarkan keputusan daripada survey yang telah dijalankan selama 2 minggu yang lalu terhadap pelajar universiti serta juga kepada yang bekerja, sebanyak 36 responden telah mengambil bahagian dalam survey tersebut. Di mana menurut hasil respons ini kepada pelajar-pelajar daripada universiti yang telah mengambil bahagian dalam survey ini, dinyatalah bahawa pelajar masih dalam fasa awal bagi peringkat pendidikan tinggi mereka. Kerana mereka kebanyakan mereka di dalam fasa asasi ataupun ijazah semester pertama. Maka kebanyakan pelajar ini tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Ipoh serta juga Kota Baru ataupun Pulau Pinang, di mana kawasan ini mempunyai kemudahan internet yang baik untuk menjalankan pembelajaran atas talian dengan mudah. Seterusnya, antara soalan yang ditanyakan adalah bahawa jika pelajar-pelajar tersebut mampu memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada sesi pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana 16 orang daripada 36 orang ni menjawab bahawa mereka amat selesa dalam pembelajaran atas talian. Walau bagaimanapun, 11 orang responden merasakan diri amat tidak selesa dengan cara pembelajaran atas talian ini. Dalam hal ini, kami perlu mengkaji faktor-faktor yang mampu mempengaruhi keselesaan bagi seseorang yang menjalankan sesi pembelajaran atas talian ini. Contohnya, kebanyakan pelajar yang menjalankan sesi pembelajaran daripada rumah sendiri. Ini menyebabkan pelajar tersebut mungkin lebih selesa dengan keadaan situasi dan mereka hanya perlu mendaftarkan diri dalam Microsoft Teams ataupun di Blue Button, iaitu laman web yang digunakan untuk pembelajaran atas talian di Universiti Teknologi Petronas. Selain itu, majoriti responden yang menjawab bahawa mereka mempunyai rangkaian internet yang stabil dan kuat, di mana 19 daripada 36 respon ini menjawab bahawa mereka mempunyai rangkaian internet yang stabil dan kuat. Dan ini boleh difahamkan kerana kebanyakan responden kami tinggal di kawasan yang begitu moden seperti Kuala Lumpur ataupun Ipoh. Namun begitu, terdapat juga responden yang mungkin tinggal di kawasan yang lebih pedalaman ataupun di kawasan luar bandar, dan kawasan ini tidak mempunyai rangkaian internet yang stabil, maka mereka mungkin mempunyai masalah ketika ingin menjalankan pembelajaran atas talian. Di samping itu, 90% daripada 36 respon ini mereka menjawab bahawa mereka tidak mampu memberi tumpuan kepada sesi pembelajaran atas talian kerana terdapat pelbagai perkara yang boleh mengalihkan perhatian mereka, tumpuan mereka daripada pelajaran atas talian. Maka mereka tidak boleh memaksimalkan, tidak boleh mendapat keuntungan yang tinggi daripada pembelajaran atas talian. Akhir sekali, hampir semua pelajar merasakan bahawa mereka lebih selesa untuk berhubung dengan pencara secara direct message ataupun DM
berbanding general messaging di dalam kumpulan grup kelas ataupun GM. Hal ini kerana pelajar mungkin merasakan bahawa soalan mereka ini menyebabkan mereka sendiri kelihatan kurang berilmu ataupun mereka mempunyai rasa malu terhadap menanyakan soalan kepada pensyarah secara langsung. Namun begitu, terdapat juga pelajar yang lebih senang, yang tidak malu untuk menanyakan soalan mereka dalam kumpulan kelas secara terbuka kerana soalan mereka mungkin ditanyakan oleh orang yang lain atau kumpulan yang lain, dan jawapan yang diberi oleh pensyarah boleh digunakan oleh rakan-rakan pelajar tersebut. Seterusnya, konklusi dan kesimpulan daripada hasil survey kami. Alright. Okey, jadi kesimpulannya berdasarkan survey yang kami lakukan, majoriti pelajar menunjukkan bahawa mereka tidak selesa untuk mengamalkan pembelajaran atas talian. Ini memasuki akal kerana faktor ini datang daripada rangkaian internet yang tidak stabil. Ini akan mengakibatkan proses pembelajaran dan melakukan peperiksaan di atas talian. Sebagai contoh, kita boleh tengok murid akan kelewatan masuk ke kelas online dan tertinggal info penting yang sudah diberitahu oleh guru mereka. Hal ini juga akan mengakibatkan pemfokusan murid sewaktu di kelas kerana banyak gangguan apabila belajar di rumah. Pelajar juga tidak mampu mengikuti jadual sesi pembelajaran dengan efektif kerana majoriti daripada mereka sering tidur lewat apabila di rumah. Jadi terdapat pelbagai cadangan yang kita boleh lakukan untuk improve kita punya masalah ini. Jadi cadangan yang pertama adalah guru sepatutnya memberi lebih masa bagi pelajar untuk menghantar tugasan mereka supaya menjadi adil kepada murid yang mempunyai rangkaian internet yang tidak stabil. Selain itu, kelas perlulah dielakkan di pagi hari kerana majoriti pelajar meluangkan masa beriadah di waktu pagi atau mengemas rumah. Akhir sekali, guru perlulah mengamalkan suasana pembelajaran yang aktif semasa di atas talian dengan menyuruh murid mereka membuka mikrofon supaya boleh berkomunikasi bagi memastikan murid memberi perhatian semasa kelas dijalankan. Jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut. Cut.